dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani Safu Syam. Ini Awani 7.45. Mari kita saksikan fokus kami untuk malam ini. 2 lagi kes kematian dicatat hari ini. Mangsa keracunan karbon monoksida semakin pulih. Pertambahan kos tunaikan umrah hanya anggaran. Baik, polis memaklumkan mangsa yang terselamat akibat keracunan karbon monoksida sewaktu berehat dalam kereta di sebuah stesen minyak di Pulau Pinang dibenarkan keluar hospital minggu ini. Ia selepas mangsa Nur Akilah Muhammad Safwan menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Syafiee Abdul Samad berkata, Nur Akilah yang dirawat di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mihzan Zainal Abidin telah menjalani rawatan fisioterapi. Nur Akilah akan dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk pemeriksaan di bahagian otaknya. Syafiee berkata Nur Akilah tidak menunjukkan sebarang tanda kemurungan selepas dimaklumkan cerita sebenar dan juga kematian kembarnya Nur Adilah. Dalam kejadian 17 September lalu, 4 mangsa Sharifah Farisha Said Fatih, Ayuni Syazwani Syabri serta Nur Adilah dan Nur Akilah masing-masing berusia 21 tahun dikejarkan ke hospital selepas ditemui tidak sedarkan diri dalam kereta di sebuah stesen minyak di Pulau Pinang. Sharifah Farisha maut di lokasi kejadian manakala Ayuni Syazwani meninggal dunia dalam perjalanan menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya HSJ. Tidak lama kemudian, Nur Adilah dilaporkan meninggal dunia selepas menerima rawatan di Hospital Angkatan Tentera Lumut Perak. Nur Akilah yang memandu kereta itu menjadi satu-satunya mangsa terselamat dalam insiden berkenaan selepas tersedar daripada koma pada Khamis minggu lalu. Laporan berdasar ke atas 3 mangsa yang maut mendapati punca kematian mereka disebabkan terhidu karbon monoksida hingga menyebabkan kegagalan pelbagai organ berfungsi. Jabatan Peguam Negara telah mengembalikan kertas siasatan melibatkan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamad, pihaknya telah diarahkan untuk menyiasat lebih lanjut kes tersebut. Katanya, Jabatan Peguam Negara telah mengemukakan beberapa cadangan dan pihak polis sedang melakukannya untuk melengkapkan kertas siasatan berkenaan. Bagaimanapun, beliau tidak mengatakan apa yang dicadangkan oleh Jabatan Peguam Negara. Tambah Huzair, pihaknya yakin dapat menyerahkan semula kertas siasatan itu kepada pejabat Peguam Negara dalam masa terdekat. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Nerus membayar kompaun RM1,000 kerana gagal patuh perintah kuarantin wajib di rumah setelah pulang dari Turki pada 7 Julai lalu. Kita telah dapat balik kita punya IP. Ada beberapa tindakan lagi yang perlu kita laksanakan. Dalam masa terdekat ni kita percaya kita akan dapat selesaikan arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak AG lah. Dan we will submit the IP again to AG punya side after tindakan kita selesai. Ramai didapati masih keliru dengan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO bagi individu yang kembali dari Sabah. Menteri Keadaan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob maklumkan setiap individu yang tiba dari negeri itu diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 bermula 27 September lepas. Adalah melakukan ujian saringan COVID-19 dan perlu menjalani kuarantin sehingga keputusan diperoleh. Jelas Ismail Sabri, individu terlibat akan diberi surat perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO serta dipakaikan gelang tangan. Sekiranya keputusan ujian saringan negatif, pelepasan daripada HSO akan diberikan serta perlu ke klinik kesihatan untuk memotong gelang kuarantin tanpa perlu menunggu tempoh 14 hari. Namun, beliau mengingatkan sekiranya individu itu merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19, walaupun keputusan ujian saringan negatif, namun dia wajib menjalani kuarantin selama 14 hari dan melakukan ujian saringan ulangan. Dalam masa yang sama, sekiranya mempunyai gejala, individu itu perlu menjalani ujian saringan ulangan dalam tempoh 14 hari dan kuarantinkan diri.
Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil maklumkan menutup sementara pusat perkhidmatannya sebagai langkah berjaga-jaga setelah salah seorang kaki tangannya positif COVID-19. Dalam catatan di laman sosial media, Fahmi mengatakan bahawa kaki tangannya itu baru pulang dari Sabah pada 25 September lalu dan kini berada di Hospital Sungai Buloh untuk pengasingan dan rawatan. Justru katanya, semua kaki tangan pejabat itu serta Fahmi telah menjalankan saringan COVID-19. Pada masa sama, pengarah komunikasi PKR itu dan kaki tangannya yang lain menjalani kuarantin selama 14 hari. Kementerian Kesihatan Malaysia bermula 27 September mewajibkan mereka yang pulang dari Sabah untuk menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari dan melakukan ujian saringan COVID-19 pada hari ke-13. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi masih belum mengeluarkan sebarang garis panduan pelaksanaan ibadat umrah dalam suasana pandemik COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, laporan media tempatan mengenai pertambahan kos menunaikan umrah melebihi RM3,000 hanyalah anggaran. Beliau berkata, jumlah itu merupakan anggaran oleh pihak tertentu seperti agensi-agensi pengelola umrah di negara ini. Jelas Zulkifli, garis panduan dikeluarkan nanti akan menetapkan bilangan jemaah dalam penerbangan, bilik penginapan, bas dan lain-lain. Kos pengangkutan dan penginapan adalah antara yang dijangka mengalami perubahan. Sehubungan itu, agensi terlibat disarankan menunggu garis panduan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi sebelum memaklumkan kos umrah. Pada masa sama, Zulkifli memberi jaminan kerajaan akan sentiasa berusaha mendapatkan perkembangan terkini daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan negara itu akan kembali membenarkan jemaah yang berhasrat menunaikan umrah bermula 4 Oktober. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melahirkan rasa tidak puas hati dengan tahap penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu rakyat yang bercampur dengan bahasa Inggeris. Ketua Pengarah DBP, Datuk Abang Salahuddin Abang Syukran menegaskan ia dapat dilihat terutama dalam konteks rasmi termasuk ucapan dan semasa diwawancara. Kita tekankan sekarang ini ialah penggunaan bahasa kebangsaan ataupun penggunaan bahasa Melayu dalam situasi rasmi, dalam ucapan umpamanya, dalam surat menyurat, dalam email rasmi kerajaan. Dalam konteks itu, bahasa Melayu mesti digunakan dengan baik. Cuma masalah kita sekarang ni di Malaysia, kalau kita perhatikan, secara umumnya, masyarakat kita belum lagi mencapai satu tahap penggunaan bahasa yang baik. Ini saya katakan bukan saja bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun sama. Jadi isu yang selalu dibangkitkan sekarang ini ialah penggunaan bahasa Inggeris tidak baik, penggunaan bahasa Melayu pun tidak baik. Jadi ini satu isu yang perlu kita perhatikan dan kita mesti melakukan sesuatu. Umpamanya dalam konteks Dewan Bahasa dan Pustaka, kita mengadakan kursus-kursus tertentu untuk penutur-penutur ataupun untuk pengguna bahasa Melayu menggunakan bahasa yang baik dalam surat menyurat, dalam mesyuarat, dalam ucapan. Usaha meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1959, Semakan 1978, Pindaan dan Perluasan 1995 untuk memperkasa penggunaan bahasa Melayu di negara ini juga sudah dilakukan sebelum ini.
Abang Salahuddin sebelum ini juga pernah berkata kecintaan terhadap bahasa masing-masing mampu mengekalkan kewujudan bahasa itu untuk tempoh yang panjang tanpa menganggap penyebaran bahasa lain, terutama bahasa Melayu sebagai bahasa yang menggugat identiti mereka. Ujarnya tidak menjadi kesalahan bagi sesuatu kaum di negara ini untuk berasa bangga dan mengagungkan budaya azali mereka, namun pada masa sama perlu bersikap adil dengan tidak meminggirkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Jelasnya sudah tiba masa masyarakat melahirkan keyakinan penuh terhadap bahasa Melayu untuk mendidik anak bangsa selain mengutamakan peranannya untuk menyatupadukan berbilang kaum dan etnik di negara ini. Sementara itu, pakar bahasa Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim menjelaskan masyarakat seolah tidak berbangga dengan bahasa Melayu berbanding rakyat beberapa negara asing. Tegasnya, rakyat juga seolah-olah kurangnya rasa ingin berbahasa kebangsaan dan bermegah dengan bahasa Inggeris. Orang Melayu sendiri dengan senang menggunakan bahasa Inggeris yang sepatutnya itu kebangsaan. Dan dalam soal memilih istilah, menamakan sesuatu, menamakan projek, menamakan program, menamakan bangunan, kebanyakan pemimpin kita, pemimpin politik, pemimpin masyarakat dan sebagainya lari ke bahasa Inggeris. Jadi semua nama-nama baru tu saya artikan projek itu itu banyaknya penggunaan bahasa Inggeris seolah-olah tak ada bahasa kebangsaan atau seolah dia tak menguasai bahasa kebangsaan sendiri. Dalam pada itu, Dr. Nik Safiah tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris namun tidak perlu mengenepikan bahasa Melayu. Itu mendapat kesan dia memperjuangkan bahasa Inggeris dan mengetepikan bahasa kebangsaan sendiri. Dan ini sikap salah. Kita perjuangkan bahasa Inggeris tetapi kita berjuang lebih lagi untuk kedudukan dan kepentingan bahasa kebangsaan sendiri. Sikap itu tak kena saya rasa. Salah faham. Ini termasuk kerajaan juga sebab pucuk pimpinan politik terutamanya tidak kelihatan memperjuangkan bahasa Melayu. Saya lihat hanya di parlimen saja dia cakap bahasa Melayu. Sepatah dia bahasa Inggeris dia minta maaf. Tapi dalam situasi lain, dalam ucapan, dalam mesyuarat dan semua tu, pucuk pimpinan kita, politik dan masyarakat, pegawai-pegawai dan sebagainya, jadi mementingkan bahasa Inggeris. Anda sedang menonton Awani 745 bersama saya Nur Syazwani Safisha. Mari kita saksikan tajuk utama untuk jam ini. Ahli Parlimen Batu Sapi dilaporkan menghidap radang paru-paru. 2 lagi kes kematian dicatat hari ini. Kit ujian makmal COVID-19 baharu dilancarkan. Baik, 89 lagi kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Ini sekaligus menjadikan jumlah kumulatif keseluruhan kes jangkitan pandemik COVID-19 di negara ini ketika ini akhirnya mencecah 5 angka iaitu 11,224 kes. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,124 kes. Sementara itu, 28 kes pulih COVID-19 dicatatkan hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,967 kes. Sehingga kini terdapat 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di ICU dan 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia 136. Majlis Keselamatan Negara MKN menafikan dakwaan Malaysia dijangka berdepan kluster super spreader atau perebak utama jangkitan COVID-19 seperti yang tular dalam media sosial. Mesej tular itu menyebut virus daripada kluster genom 614 merebak dengan cepat dan meminta orang ramai melaksanakan perintah kawalan pergerakan keluarga. Antara lain, penyebar maklumat turut mendakwa kanak-kanak dan warga emas tidak dibenarkan makan di kedai serta berkunjung ke pusat beli belah. Bagaimanapun, MKN dalam satu kenyataan maklumkan maklumat yang tular itu adalah palsu. Tambah kenyataan itu, berita palsu terbabit memberi kesan
kepada penerimaan masyarakat apabila maklumat yang sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak diterima sepenuhnya. Pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah antara perkara yang perlu diharungi dan mencabar, terutama kepada mereka yang terkesan dengan pelaksanaan perintah itu. Rakyat Malaysia bukan sahaja perlu menang melawan COVID-19, tetapi pada masa sama menang dalam membangunkan semula ekonomi pasca PKP. Namun, apa yang lebih mencabar adalah membudayakan norma baharu dalam kehidupan seharian. Dalam erti kita melihat ke hadapan, kita juga perlu lihat sedikit anjak ke belakang kerana pandemik COVID-19 memberikan kesan yang besar kepada rakyat Malaysia pada hari ini. Apatah lagi mereka yang terlibat secara langsung dan terkesan apabila kehilangan ahli keluarga dan apabila kawasan tempat tinggal dan lokasi perniagaan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Mereka terpaksa berkurung selama 11 hari dalam rumah dan perintah PKPD di sekitar Jalan Othman sejak 10 Mei lalu melibatkan kira-kira 2,900 penghuni kediaman. Seorang peniaga sayur di Pasar Basah Jalan Othman, Amoy memberitahu pendapatan selepas PKP berkurangan memandangkan orang ramai tidak lagi berbelanja seperti dulu. Namun katanya operasi pasar tersebut berjalan lancar dengan peniaga dan pelanggan mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengelakkan penularan COVID-19. Ada itu hari pulih ada masuk tawa. Angkat itu tembak bemanya panjang semua tek tawa. Lu telah pakai ya sekarang mau ogong 1,000 tawa. Dengan mana senang enggak sekarang. Lu apa macam kalau jalan itu hari saya makan. Dia cakap lu telah, saya juga saya makan. Dia telah halu. Dalam pada itu, seorang jururawat Nurul Husna Abdul Rahman yang merupakan antara salah seorang yang menjalani ujian saringan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan itu berkata, tidak seperti dahulu laluan ke Pasar Basah dan kawasan-kawasan sekitar kini dihadkan kepada 1 atau 2 laluan sahaja. Banyak jugalah macam bagi kesedaran kepada penduduk kawasan sini kan supaya ikut apa yang kerajaan minta kita patuh kan. Okeylah, memang sangat membantulah. Rata-rata mengakui penetapan SOP ini tidak mendatangkan sebarang masalah kepada komuniti peniaga dan pelanggan kerana ia dilihat daripada sudut positif untuk mengelakkan penularan pandemik itu. Baik, Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia MARI telah melancarkan kit ujian makmal COVID-19 yang dikenali sebagai ImmuSafe, hasil kerjasama melibatkan MARI dan Sengenix, Sendian Berhad. Ketua Eksekutif MARI, Datuk Madani Sahari berkata, kit ujian berkenaan turut membuka ruang buat industri untuk terus beroperasi selain didakwa berupaya mengesan virus dengan ketepatan 100%. So we have done that validation and they confirm the accuracy to be at 100%. The next step is we have already applied through MDA. MDA is Malaysian Medical Device Authority, also an agency under Ministry of Health. So we have already applied to them to get that license to start the distribution of this test kit. So the work in progress, we are hoping to get that license as soon as possible. But the test kit is ready. We have already started the production. The tracker is ready. We have built enough infrastructure. This tracker is able to simultaneously do 50 million check-ins on a daily basis. Only the person that is infected, you should stay at home. But others whom are okay should continue working. Do not assume that anybody in close contact with the infected person quarantine the entire bunch for 2 weeks. That is a loss of opportunity. That's what ImmuSafe is doing. Jelasnya ImmuSafe tidak menggantikan kit sedia ada iaitu RT-PCR, malah ia bakal menjadikan gabungan kit untuk mengawal penularan secara meluas. Mengulas mengenai kos bagi kit ImmuSafe, beliau berkata ia jauh lebih rendah berbanding kit sedia ada, malah berkebolehan menawarkan pelbagai fungsi di mana hasil keputusan ujian mampu diperoleh dalam tempoh separuh hari.
Malaysia gesa tubuh APEC COVID-19 live, kongsi maklumat dalam kalangan anggota APEC. Malaysia menggesa penubuhan APEC COVID-19 Live iaitu platform perkongsian maklumat digital dalam kalangan 21 anggota ekonomi APEC. Pengerusi Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan APEC 2020, Hairil Yahri Yaakob berkata, inisiatif itu perlu diberi keutamaan selepas Menteri Bertanggungjawab bagi Perdagangan MRT mengarahkan supaya ia dilaksanakan. Tambahnya, platform APEC COVID-19 Live bertujuan mengenal pasti campur tangan dasar, langkah-langkah, program dan inisiatif yang digunapakai oleh ekonomi APEC untuk menangani krisis kesihatan. So one of the key outcomes that we must deliver is the establishment of the APEC COVID-19 Live, a digital information sharing platform, as all of you know. So we have been instructed by our ministers responsible for trade, MRT, to prioritize work on this front. Therefore, I must stress that it is of utmost importance for us to collectively come to an agreement on this proposal and ensure that the digital platform is materialized before the AELM. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan APEC secara maya kedua, VISOM 2 pada Selasa. Selain COVID-19 Live, terdapat juga pelaksanaan utama dan dokumen hasil lain yang telah dimasukkan dalam agenda seperti penubuhan sabdana untuk kerjasama APEC bagi memerangi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Agenda lain termasuk program kerja Pelan Tindakan Ekonomi Digital dan Internet APEC, ADA, penilaian akhir mengenai matlamat Bogor, kajian separuh penggal Pelan Tindakan Kesaling Hubungan APEC dan penilaian akhir strategi APEC untuk mengukuhkan pertumbuhan berkualiti. We must work swiftly to complete the pending tasks associated with these documents to enable us to reflect the relevant key achievements in the Leaders' Declaration. Dengan masa yang singkat sebelum AELM, beliau menggesa pegawai kanan ekonomi anggota masing-masing untuk menerapkan semangat kerjasama dalam menjayakan pelaksanaan tersebut.
Debat pertama Presiden Amerika Syarikat berlangsung dalam suasana tegang. Baik, debat pertama Presiden Amerika Syarikat antara Presiden Donald Trump dan calon pencabarnya dari Parti Demokrat Joe Biden berlangsung dalam suasana tegang dan kelam kabut. Debat antara dua tokoh yang melewati usia 70-an itu disifatkan kurang matang dan kebudak-budakan apabila lebih banyak menyentuh isu pribadi. Pengarah Eksekutif Institut Antarabangsa Polisi Awam dan Pengurusan Impuma Universiti Malaya, Profesor Dr. Shakila Yaakob berkata, sepanjang debat itu, kedua-dua calon bersifat agresif dan membuat pelbagai kenyataan yang mengelirukan. Tapi kita lihat dalam debat ini, kedua-dua calon presiden tidak memberi prestasi yang baik, tidak menjawab soalan dengan baik. Dan bila saya tengok fact check kebanyakan maklum balas yang diberikan oleh Trump terutamanya maklumat palsu dan tidak tepat. Joe Biden pun ada sedikit tapi lebih banyak di pihak Trump. Dan saya lihat debat ini berlangsung dalam satu suasana kelam kabut. Yang kita tidak boleh katakan sebagai satu debat intelektual. Menurut Shakila, debat presiden itu menyentuh pelbagai isu penting di Amerika Syarikat, dari pelantikan Hakim Mahkamah Agung, kebajikan kesihatan dan insurans kesihatan, COVID-19, ekonomi, keganasan dan isu perkauman sehingga kepada integriti pilihan raya. Keengganan Trump mengambil pendirian yang jelas mengutuk tindakan golongan ketuanan kulit putih juga membayangkan negara tersebut akan diwarnai protes berpanjangan melibatkan pihak konservatif yang diiktiraf pentadbiran Trump maupun di pihak kiri yang memperjuangkan apa yang Trump katakan sebagai pegangan sosialis Biden. Trump menyebut Proud Boys. Proud Boys ini adalah satu golongan kanan yang bersifat Malaysia. Yang juga merupakan golongan supremasi kulit putih, dan beliau mengatakan stand down, stand by. Apa maksud dia? Itu merupakan satu intimidasi yang sebenarnya melanggarlah proses demokrasi yang disokong oleh negara Amerika Syarikat. Justru katanya debat kali ini hanya memberi impak kepada sekitar 5 hingga 10% sahaja pengundi atas pagar. Selain secara majoriti, rakyat Amerika Syarikat telah membuat keputusan siapa yang bakal dipilih mereka. Dan di akhir debat siri pertama, CBS News mengeluarkan keputusan mengenai siapa menang dan siapa kalah dalam proses itu. Dalam tinjauan pendapatnya, CBS News menyimpulkan bahawa Joe Biden adalah pemenangnya dan bukan Donald Trump. Menariknya, pengkritik lantang mengakui yang kalah bukan Trump tetapi rakyat Amerika. Daripada sejumlah responden yang ditanya, 48% setuju bahawa Biden memenangi debat itu. Manakala 41% pula sifatkan Trump menguasai gelanggang dan menang berbanding Biden. 10% pula memberi pandangan bahawa Trump dan Biden sama-sama menang kerana kedua-duanya mempamerkan hujah meyakinkan. Bagaimanapun, pengkritik yang lain pula berpandangan mereka yang tewas sebenarnya adalah rakyat Amerika dan negara itu sendiri. Ini kerana ramai beranggapan debat itu menyebabkan 69% berasa terkilan dan 19% lagi pesimis dengan janji-janji calon presiden. Dalam pada itu, 31% pengundi terhibur dengan persembahan debat tersebut dan 17% responden mengakui mereka mendapat maklumat baharu daripada debat yang berlangsung. Debat antara calon presiden menjadi tradisi di Amerika Syarikat sebelum setiap pilihan raya sejak 1960. Ia bagi memberi rakyat peluang menilai dengan lebih dekat dua calon yang bertanding sebelum membuat keputusan. Dua lagi debat akan diadakan pada 16 dan 23 Oktober ini.
Seterusnya, jangkitan COVID-19 di Indonesia kekal 4 angka selepas mencatatkan 4,284 kes baharu pada Rabu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan lebih 287,000 kes. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, 139 kes kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 10,740 kes. Provinsi Jakarta yang kembali kuatkuasakan peraturan pembatasan sosial berskala besar selama 2 minggu sejak 14 September lepas masih mencatatkan kes positif keseluruhan tertinggi iaitu 73,736 kes. Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam satu kenyataan mengumumkan PSBB di provinsi itu dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi iaitu sehingga 11 Oktober ini. Baik, sekian Awani 7.45 malam ini. Dapatkan perkembangan terkini berkaitan perkembangan COVID-19. Segala maklumat terdapat di laman web astroawani.com atau aplikasi Astro Awani. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Nur Syazwani Safisham. Terima kasih kerana menonton. Salam hormat.